Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berpuasa. Malam ni kita boleh mulakan untuk niat sepanjang bulan Ramadan. So, kita akan bincang macam mana nak buat error debugging. Error debugging ni adalah antara satu proses dalam pengaturcaraan yang saya rasa agak tedious, yang mana kita terpaksa mencari ralat. Okay. Biasanya kalau macam sintaks ataupun dari segi bahasa pengaturcaraan, IDE kita yang kita pakai iaitu Visual Studio Code, InsyaAllah dia boleh cater, dia boleh selesaikan. Cumanya mungkin bila kita berurusan dengan logical error ataupun runtime error, iaitu mungkin kita akan menghadapi masalah besar lah. So sebelum kita pergi kepada apa yang kritikal dalam error debugging dalam Flutter ni adalah kita terpaksa deal dengan what we call as bracket. Okay, bracket. Banyak sangat bracket. Kalau korang tengok kat sini, banyak. Nanti kita akan lihat bracket yang contohnya kita lihat dalam Visual Studio Code. Mana kita punya Visual Studio Code? Okay, wait. Sekejap jauh pula. Okay, ini adalah Visual Studio Code kita. So kalau kita perhatikan, ini adalah UI kita. UI yang kita akan develop. UI itu maksudnya lebih kepada screen application. So kalau korang perhatikan kat sini, tu nampak tu. Nampak banyak sangat korang punya. Ini adalah curly bracket. Okay, braces, curly braces. Okay, ini adalah round bracket, rounded bracket. Ini regular bracket lah. So kita nampak juga ni list ataupun we call it array bracket. So ada macam-macam bracket kat sini lah. So kita tengok dulu beberapa perbezaan bracket ni, apa kegunaan dia. So basically kita ada untuk function ataupun method ataupun class, kita ada bracket ataupun we call it curly braces, curly bracket. Okay, curly bracket ini biasanya untuk kita define start dan ending kepada satu kelas, ataupun kita boleh define start ataupun ending kepada satu-satu method. Ni start, ni ending. Dan kalau korang perasan pada bahagian bawah ni kan, sebenarnya kita akan menghadapi kesukaran sebab kita tak tahu penutup ni untuk siapa. Penutup ni untuk siapa. Kalau penutup ni kita tahulah dia dekat dengan else. Kalau penutup yang ni by right, kita boleh agak dia adalah penutup kepada function ni, describe. Dan yang last ni mungkin korang boleh agak lah, dia adalah penutup kepada kelas spacecraft. Ni buka dia, tutup dia kat ujung sini. So bad practice kebanyakan programmer adalah, ataupun noob programmer adalah, bila dia buka satu bracket, ini namanya buka, dia akan lupa tutup. Okay, dia akan lupa tutup. Sebab dia akan cuba kod kan, lepas tu kat ujung tu nanti dia tutup. So it's a bad practice sebenarnya. Nanti saya tunjuk macam mana it's a good practice untuk handle kita punya bracket. Yang mana kalau kita buat bracket, mesti kita terus tutup, immediately tutup. Okay, hopefully kita punya Visual Studio Code ni dia support untuk kita terus tutup bracket. So satu lagi adalah curly bracket yang ada pada if ataupun kepada statement if, for, do while, for each ataupun try, catch, async, await block. So kat sini kita nampak dia adalah satu block untuk if else. If, okay, ini adalah bracket dia untuk if. Ini penutup, ini pembuka dia, ini penutup dia. So well, korang guna Java ke guna apa lagi, JavaScript ke, guna C ke, most likely korang akan deal dengan bracket ni lah, unless korang guna guna COBOL ke, mungkin kurang sikit lah. Tapi yang saya nampak dalam pub spec YAML, kita tak ada bracket ni. Okay, nanti kita tengok kat pub spec YAML tak ada bracket. Tapi dalam library contohnya lib, folder lib yang kita deal dengan contoh main.dart, yang tu ada banyak sangat bracket nanti. So ini adalah round bracket yang mana biasanya kita gunakan untuk function lah. Okay, untuk function ataupun untuk define kita punya argument ataupun parameters dalam function, ataupun nak panggil function.
Dan kita guna juga untuk logical ataupun comparison operation, statement. So ini adalah pernyataan logik, sama ada logik perbandingan ataupun logical operators lah. So korang boleh nampak kat sini ada okey, ni dia ada pembuka, buka balik, penutup. Okey, so nampak kat situ, itu adalah contoh bracket yang bulat. Okey, bracket biasa. Dan ada satu lagi, kita ada square bracket. We call it square bracket. Yang ni untuk list ataupun untuk array. Square bracket. Okay, untuk list ataupun untuk array. So well guys, kalau kita terlupa nak letak penutup dia, korang akan hadapi isu macam ni lah. Maksudnya dia akan biasanya keluar expected, macam tu lah, expected. Ni expected to find bla bla bla. So ini adalah kesan daripada kalau kita tertinggal ataupun terlupa untuk tutup bracket. So bila kita terlupa tutup, then dia akan ada error-error macam ni lah. Okay. Okay, so kita lihat juga contoh kat sini. Ni adalah contoh yang mungkin kita akan deal. Kita akan deal dengan okay, kita akan jumpa dengan isu ni kemudian hari lah, kalau kita terlupa nak tutup dia punya bracket. So somehow Visual Studio Code insyaAllah dia bantu. Cumanya kadang-kadang ialah pasal behavior kita, mungkin kita terpaksa kita terlupa nak tutup, kemudian kita confuse. Sebab kalau kita perasan kat sini, dia punya penutup dia ni memang dah banyak sangat kan. Okay, so memang kita akan confuse kat situ. Most likely kita akan banyak confuse dengan kita punya penutup ni lah, penutup kurungan dalam Dart punya language. So luckily kalau dalam Android Studio ataupun dalam Visual Studio Code, dia ada satu features, especially sebenarnya ni dalam Flutter punya SDK, dia ada satu features untuk letakkan komen pada penutup bracket tu. So ni available dalam Android Studio dan ada available juga dalam Visual Studio Code, yang mana dia akan tolong bagi tahu, okey, ini penutup untuk apa, okey, ini penutup untuk end press, ini penutup untuk raise button, ni untuk penutup untuk padding, ni untuk penutup untuk widget dan bla 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 lah, semua dia. Tapi kalau korang tak nampak benda ni, korang boleh buat benda tu manually lah. Maksudnya boleh tambah di kemudian. So, contoh ni lebih besar kan. So korang nampak ni penutup kepada ni tak ada. Ni tak ada. Bila tak ada, korang kena letak sendirilah. So good practice dia untuk kita letak ni. Letak ni. Mungkin penutup kepada kurungan tu dah diselesaikan oleh Visual Studio Code ataupun Android Studio. Tapi remark ini untuk mengatakan bahawa ini adalah penutup untuk apa, then korang kena buat manually lah. Kalau tak ada, kalau ada macam ni, ni dia dah ada sendiri, so selamatlah. Tapi kalau yang tak ada tu, korang kena buat sendirilah. So itu yang berkaitan dengan bracket. So ini kita tak pasti sama ada dia berlaku pada, sebenarnya yang ni pun dia lebih kepada syntax, yang mana Android Studio sendiri pun dia dah boleh detect kalau ada kesalahan macam ni. So ni contohnya macam bila kita capture data daripada text box. Bila kita capture data daripada text box, by default dia adalah dalam format string. Even though korang type nombor, tapi dia still masih dalam format string. So bila korang nak pass ataupun nak masukkan ke dalam satu pemboleh ubah yang berbentuk double ni contoh dia. Okay, meter ni 1.5, nak masuk ke dalam variable meter ni. So korang terpaksa buat casting ataupun convert dia daripada text ataupun daripada string kepada number perpuluhan. So korang boleh gunakan double.pass ataupun korang boleh gunakan s double. Either one okay. Either one boleh guna. Okay, either one boleh guna. Depends mana korang prefer, mana yang korang mudah. Rasanya macam yang kedua ni lebih mudah lah. Sebab kalau korang directly ambil weight.text ni daripada sini, ni adalah dalam format string. So ini memang tak boleh kita lakukan lah.
Okay, dia tak boleh lakukan. Sebab kalau tengok macam Flutter ni ataupun Dart ni, dia pun rasanya dia adalah type specific. Maksudnya dia tak macam PHP yang mana variable dia korang boleh campak apa-apa data, bentuk data sekalipun. So yang ni adalah very specific. Dia very specific ni, unless korang buat var lah. Okay, boleh buat var. Okay, tapi tak apa. Okay, itu ada satu contoh lagi error. Satu lagi, kalau korang nampak kat sini ada satu kuning ni. Okay, ada satu jalur kuning hitam ni. So ini adalah kesan daripada UI yang tidak menggunakan responsive layout. Okay, kesan daripada UI yang tidak menggunakan responsive layout. Sebab kalau ada warna macam ni, bila korang try dia, itu maksudnya yang bawah ni ataupun elemen yang bawah seterusnya ni, dia tidak boleh dicapai dengan lebih dengan ni lah, dengan korang scroll ke atas, unless korang terpaksa. Nanti kita tengok macam mana dia punya kita tengok macam mana behavior dia. So okay, ni adalah tutorial untuk next session, yang mana kita akan bincang macam mana nak gunakan Codelab yang available daripada Google. Macam ni satu kaedah macam mana kita nak belajar menggunakan Flutter, macam mana kita gunakan Flutter. So okay, so kita lihat kita punya, okay, ini adalah kita punya Visual Studio Code. Nampak ni? Ini adalah kita punya Visual Studio Code. So let's say kita ada mana ni? Okay, ni main Dart kita. Ni main Dart kita, contoh dia lah. Okay, so kalau kita nampak kat bawah ni kan, ni kan ada raise button, kita ada next. Okay, so let's say kalau kita terpadam satu kat sini kan, terpadam satu kat sini. Okay, awal-awal dia dah bagi tahulah ada expected to find bla bla bla. Okay, itu biasanya dia akan keluar macam ni lah. So ini adalah lebih kepada syntax. Dengan syntax ni kita boleh lakukan pembetulan hanya pada level apa? Okay, kita dah boleh lakukan pada level ni lah. Okay, kita boleh lakukan pada level IDE lagi. Maksudnya daripada code editor lagi kita dah boleh buat dia. Okay, ini contoh dia lah. Okay, so ini kalau kita nampak, okay, ini okay, kita ada banyak penutup ni kan. Kita ada bracket biasa, kita ada curly braces. So by right korang boleh klik pada curly braces ni, dan korang boleh tahu kat mana dia punya end start, kat mana dia punya start, kat mana dia punya end. So kalau korang nak mudah, korang buat macam ni lah, on press. So korang letak apa? Letak comment. Tapi yang kelabu ni, kalau korang perasan yang kelabu ni kan, zoom kejap kelabu ni, yang warna kelabu ni, ini adalah build up automatically menggunakan IDE ni lah. Tapi saya rasa dia lebih kepada Flutter punya level SDK. So SDK Flutter ni yang tolong buatkan. Tapi kalau yang hijau ni by right, itu adalah apa yang programmer buat lah, dia tambah kemudian. So ini adalah yang telah disediakan automatically, automatic comment, auto comment, auto commenting. So let's say kita nak buat satu, okay, macam mana ya? Okay. Contohnya kita nak tambah satu padding. Ni nampak ni kan kelabu ni. Sekejap okay. So nak tambah lagi satu padding. Okay, kita buat padding. See guys, korang boleh nampak dalam Visual Studio Code pun dah ada dia punya auto complete ataupun IntelliSense. So kita boleh simply enter je lah padding. So let's say kita nak tambah padding. See, korang nampak dia dah ada penutup dia. Okay, itu mudah je lah. So kalau korang nak mudah, nak tambah mudah lagi kerja, korang buat macam ni lah, and padding. Okay, enter. See, and padding. Tapi sebenarnya dia akan tambah juga kemudian kat belakang ni. So korang buat padding, edge. See,
Edge insert. So double klik je kat sini, kau akan dapat dot. Ini adalah untuk edge insert ni lebih pada padding border ataupun padding lah. Padding. Okay, all value. So ini kita nak buat padding lebih kurang 16 pixel lah, 16.0. Then kita comma untuk elemen yang kedua. Then kita buat child apa benda ni, child raise button. Okay, so korang ada okay, nampak. So kalau korang enter, sorry, child ada child lagi, child raise button, lepas tu ada child lagi, child constant text. Okay, dia buat satu text box yang akan jadi satu button. So lebih kurang macam tu lah. Okay, lebih kurang macam tu. So kalau korang nampak kat sini, merah ni maksudnya apa? Ada something yang missing lah. So be careful lah. Child constant text. See, data ni adalah apa yang korang nak display lah. Sorry. Okay, so raise button ni apa yang kuning, yang okay, ada yang kurang lah. Raise button, see, nampak dia ada tambahan kat sini. Raise button additional. Okay. Kalau nak set dia punya text color pun boleh. Text color, warna dia apa, colors, green boleh. Text color, text color, raise button, sekejap. Text color, okay, child text. Ini tak betul. Raise button. Okay, dekat sini lah kot. Okay, so kita ada raise button, text color, create a field button, text color, colors dot green, raise button, color on press. Tak payah on press pun tak apa, just nak buat raise button, text color, colors dot green, dan kita ada color, kita ada child, on press tak payah. Colors dot green. No wonder lah. Colors dot green. On press. On press wajib. Okay. On press pun on press lah. Okay, on press. Pop up. On press dia buat macam ni. Okay, on press. Okay. Contohnya lah, kalau kita tak biasa dengan Dart punya language, dan kita akan mungkin so kalau kita nampak kat sini dia dah tunjukkan okay, ni adalah hijau, ini adalah color yang kita pilih lah, green dot color. So benda tu dah settle dalam mana, benda tu dah settle dalam IDE lagi. Dan bila kita run, so dia akan, yang ni saya dah tunjuk dalam, korang nak setting Flutter, nak install Flutter, semua tu saya dah tunjuk dalam, kita
kita orang dah tunjuk dalam tutorial yang pertama lagi. So macam mana korang nak connect korang punya phone. Okay, itu pun dah tunjuk dalam previous tutorial. Korang boleh rujuk tutorial ni, since ni adalah tutorial yang ke 11 ya. Okay, 11 ke 12. So sebelum-sebelum ni ada banyak tutorial yang membincangkan tentang macam mana nak set up phone ni supaya dia jadi testing device, ataupun macam mana nak configure Flutter punya SDK dan keperluan-keperluan yang lain. Kau boleh install. Okay, itu dalam tutorial yang pertama lah, tutorial 01. So rujuk tutorial 01 dalam kita punya list of kita punya tutorial lah, tutorial dalam YouTube. So dah ada daripada tutorial 01 sampai sekarang ni lah, tutorial 12. So kalau kita perhatikan, okay, yang ni saya gunakan Wiser. Saya push kita punya apps ni kepada actual device menggunakan USB lah, USB data cable. Okay, yang ni tak penting. Yang penting adalah di sini. So kita nampak kat sini kan, ni adalah additional ni yang kita settle, yang kita buat untuk tambah satu button baru. Ni, yang ni, this one. Okay, additional button. Okay, ini text color green. Sorry, sepatutnya kita buat color green. Okay, colors dot color green dot green, dan text color kita buat white lah. So bila kita save, since kita ada satu features nama dia hot reload, dalam Flutter ni ada function hot reload. So korang nampak kat sini lah kan. Okay. So ini juga antara yang kita bincang tadi, kenapa ada stripe zebra ni. Sebab ini adalah apa tadi? Sebab kita tak gunakan container yang responsive. So let's say kita nak scroll naik ke atas ke bawah, dia lock kat situ, dia lock. Okay, dia lock. Screen ni dia lock. So kalau kita nak access kepada button yang seterusnya, kita terpaksa minimize dia punya keyboard ni. Okay, kita minimize kat situ dan kita klik. Tapi dia tak friendly lah sebab dia tak responsive. Tak responsive. So ni solution dia hanya ada pada container yang kita pilih lah. So ataupun layout yang kita pilih. So dalam saya sengaja yang main.dat ni ataupun first page ni dia tidak responsive. So dia akan menghasilkan error macam ni lah. Error macam ni. So don't worry, ini bukan fatal error. Dia je cuma error kepada unresponsive screen. Okay, unresponsive layout screen. So korang tak boleh nak scroll ke bawah lah untuk kita capai input elemen yang seterusnya. Tapi kalau macam kita boleh tekan ni button ni, kita boleh minimize kita punya keyboard untuk kita nampakkan screen yang lain. Tapi dia tak responsif lah. So contoh yang kita katakan responsif adalah, so let's say kita masukkan satu data baru dan kita send to next page. So the next page ini, ni nama dia dalam form.dat. Yang ni kami gunakan what we call as list view. Tu list view. Tu nampak? List view. So dalam body ni kita gunakan list view. Dalam main.dat tadi kita gunakan apa? Body center. Okay, ini tak responsif lah. Ini tak responsif. So korang boleh gunakan body list view. List view ni adalah widget yang lebih bersifat responsif lah. So let's say kita try kat sini. Bila kita klik, nampak tu dia tak ada warna merah zebra tu. So korang boleh scroll dia ke atas ke bawah, scroll dia ke atas ke bawah. So itu adalah elemen responsif lah dalam list view. Ini adalah page yang kedua, list view.
So korang boleh dapatkan kod ini dalam dalam slide tu ada tulis kat mana GitHub kita. So well, dalam GitHub. So nanti korang carilah GitHub kita kat mana. Tak silap saya dalam github.com/khairulnizam/helloflutter. Nanti saya tulis kat bawah tu lah. Guys, terima kasih banyak. So next time, sekarang ni kita buat error debugging. Ada beberapa error yang kita define kat dalam ni lebih pada IDE ataupun syntax level. Mungkin next time kita akan cuba lihat macam mana runtime error. Bila kita deal dengan online database, nanti saya akan tunjuk macam mana nak handle runtime error. So next tutorial kita akan pergi kepada macam mana nak gunakan Kotlab yang available daripada Google untuk kita belajar Flutter. Guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.